اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, pihak pengurusan Surau An-Nur Seksyen 20 Shah Alam, pengurusi, ahli jawatan kuasa, barisan para imam, para muazzin, para asatizah, pimpinan masyarakat, hadirin, semua tetamu yang Allah jemput untuk datang ke rumahnya. Lagi-lagi semua ini Allah jemput awal untuk datang ke rumahnya sebelum daripada bermulanya azan. Ini adalah satu nikmat yang sebenarnya sangat besar daripada Allah. Nikmat yang patut untuk kita syukuri, yang patut untuk kita hargai. Manusia takkan boleh melakukan amalan yang kecil tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini amalan yang besar. Orang yang mana pergi ke rumah Allah, itu adalah pahala yang tersendiri. Orang yang datang awal untuk Jumaat secara khusus, maka itu adalah pahala yang tersendiri. Orang yang datang dengan adab, dengan sunnah-sunnah, membaca doa kaki kanan, itu adalah pahala yang tersendiri. Orang yang menunggu solat, itu adalah pahala yang tersendiri. Maka sebenarnya berhimpun pada satu waktu pelbagai pahala, satu nikmat yang besar. Kita nak membicarakan sebahagian daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Hadirin para tetamu yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, Allah menciptakan semua daripada kita ni manusia. So far nampak manusia lah, tak ada lagi makhluk asing ataupun jin. Mungkin ada jin, malaikat dan lain-lain, tapi Allah menciptakan semua kita manusia. Dan manusia ini, dia perlu untuk meluahkan isi hati dia. Dia perlu untuk meluahkan isi hati dia, perlu untuk mengadu, perlu untuk bercakap, perlu untuk meluahkan apa yang terkandung di dalam diri dia. Itu adalah manusia. Kita lihat Nabi SAW, Nabi SAW apabila kali pertama mendapat wahyu, dalam hadis yang kedua yang ada dalam Sahih Bukhari, selepas hadis innamal a'malu binniyat, apabila Nabi SAW bertemu dengan Jibril, mendapat wahyu yang pertama, dan Nabi SAW berada dalam keadaan risau kerana tidak pernah menghadapi peristiwa seperti itu. Diberikan wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu apabila Nabi SAW balik ke rumah dalam keadaan menggigil, apa yang Nabi SAW buat? Nabi SAW bercerita dan mengadu kepada isterinya yang tercinta, Khadijah. Itu adalah manusia. Manusia dia perlu untuk meluahkan. Ada orang yang dia meluahkan kepada kawan, ada orang yang meluahkan kepada teman, ada orang yang tempat luahannya adalah pasangan, ada orang yang tempat meluahnya, kalaulah dia tak ada sesiapa, dekat media sosial, maka dia akan luahkan di situ. Dan sebab itu kita nampak media sosial adalah tempat luahan segala apa yang manusia nak luahkan. Kadang-kala ada manusia kerana dah tak ada tempat meluah, maka dia meluah kat media sosial.
Dia masuk keluar bilik air pun dia akan beritahu dekat media sosial. Apa dia makan pun dia akan beritahu. Dengan siapa dia bergaduh pun dia akan luahkan. Sama ada dekat Facebook, TikTok, Twitter, WhatsApp status, apa pun pelbagai jenis media sosial yang ada, kerana manusia perlu untuk meluahkan. Sebenarnya Allah apabila memberikan kepada kita solat melalui dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, di mana Nabi SAW diperjalankan daripada Masjidil Haram sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikurniakan dengan anugerah solat daripada awalnya 50 waktu sehingga menjadi hanya 5 waktu yang wajib. Namun ada lagi solat-solat sunat yang lain, solat-solat lain selain daripada fardu. Maka dalam hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i, Nabi SAW menerangkan, inna ahadakum idza shalla, sesungguhnya salah seorang daripada kamu apabila menunaikan solat. Apa dia buat bila kita solat? Rukuk ataupun sujud ataupun tahiyat ataupun membaca perkataan-perkataan yang kadang-kadang kita tak faham. Sallallahu alaihi wasallam yunaji rabbah, seseorang itu sedang bermunajat dengan Tuhan dia. Kita sedang bermunajat dengan Allah, kita sedang berdialog dengan Allah, kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah solat. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis, apabila Nabi berlaku apa-apa kepada Nabi, perkara yang Nabi SAW akan buat adalah solat. Idza nabahu amrun, kalaulah apa-apa berlaku kepada Nabi, dekat mana Nabi meluahkan, faza'a ila salah, Nabi SAW. Solat sebenarnya bukan bebanan, ianya adalah hadiah daripada Tuhan. Maka manusia yang salah faham, dia ingat solat adalah bebanan. Kenapa perlu subuh, zuhur ataupun Jumaat, asar, maghrib, isyak? Maka dia akan anggap solat adalah, walhal firman Allah di dalam Al-Quran, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, tidak ada satu pun amalan agama yang merupakan beban. Tak ada amalan agama yang beban. Dia sama ada kita cinta kepada Allah ataupun tidak. Cuba kita tengok, tuan-tuan, para hadirin, saya tak pasti tapi mungkin pernah bercinta. Tengok orang bercinta. Orang bercinta, kalaulah dulu dia bercinta waktu sekolah, waktu asrama, pagar pun dia sanggup panjat, pagar pun dia sanggup panjat, duit pun dia sanggup habis, macam-macam dia sanggup buat. Walhal itu adalah cinta dengan makhluk. Maka benda yang berat akan dinampak sebagai bahagia dan gembira. Maka sebenarnya apabila manusia itu anggap solat adalah bebanan, dia sebenarnya tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mana cinta kepada Allah dan faham solat itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka solat itu adalah sumber kebahagiaan. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis, ju'ilat qurratu aini fis salah, dijadikan kegembiraanku dalam solat. Sepatutnya bahagia. Orang solat sepatutnya hatinya tenang. Orang solat sepatutnya dia tahu dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menceritakan apabila seseorang itu dia solat, dia angkat takbiratul ihram, dia solat, maka setiap bacaan surah Al-Fatihah yang dia baca, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab. Apabila dia baca dalam solat dia suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji-pujian hanya layak untuk Allah, pemilik seluruh alam. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, Allah jawab, Hamidani Abdi, hambaku sanggup dan sudi untuk memujiku. Allah jawab. Setiap ayat yang kita baca Allah jawab. Apabila kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab, Majjadani Abdi, hambaku mengagungkan aku.
Apabila kita baca Maliki Yaumiddin, Allah adalah Raja pada hari pembalasan, maka Allah akan menjawab, Asna alayya abdi, hamba-Ku memuji aku. Sampailah kepada hujung suratul Fatihah. Maka sebenarnya dalam solat kita sedang bermunajat dengan Allah, kita sedang berbicara dengan Allah. Bukannya kita cakap bersendirian, bukannya kita bercakap dengan seseorang yang tak mendengar. Kita berbicara dengan Allah As-Sami', Zat yang maha mendengar. Maka sebab itu solat adalah anugerah, adalah hadiah yang Allah Subhanahu wa taala jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan dia. Dia bukan macam zakat yang Allah hantar melalui Jibril wahyu, ataupun puasa, ataupun haji, ataupun apapun amalan. Solat kalau kita lihat berlaku, kata para ulama mengikut perbezaan pendapat, pada 27 Rejab pada tahun 10 kenabian, waktu Nabi SAW setengah bersedih, tengah berduka, kerana ketika itu Nabi baru kehilangan isteri tercinta Khadijah. Nabi SAW selepas 25 tahun berkahwin, tinggal bersama dengan Khadijah, isteri yang melahirkan kesemua anak Nabi kecuali Ibrahim. Semua anak Nabi daripada Khadijah, 4 perempuan dan 2 lelaki. Hanya Ibrahim lahir daripada Maria Al-Qibtiyah. Khadijah meninggal dunia. Dalam keadaan Nabi SAW sangat mengharapkan keberadaan Khadijah. Maka dalam tahun kesedihan tersebut, maka Allah jemput Nabi SAW. Bermula daripada Masjidil Haram, maka telah dibedah dada Nabi SAW sebagai satu isyarat untuk kita betapa pentingnya penyucian hati. Walaupun hati Nabi tidak kotor, tetapi pembedahan itu sebagai satu simbolik, sebagai satu isyarat pentingnya untuk kita jaga. Masya Allah, saya tak pasti yang lelaki. Kalaulah kita tengok yang perempuan, bahkan anak saya semuanya perempuan, maka kadang-kala macam-macam jenis pencuci muka yang mereka guna. Yang lelaki jarang, tapi kalaulah lelaki pun begitu, wallahu alam. Kadang-kala sampai 3, 4, 5, 8 pencuci muka, macam-macam. Belum lagi dengan pelbagai perhiasan. Kenapa manusia menjaga luaran? Kerana di situ adalah tempat penglihatan manusia. Manusia bila lihat orang, dia lihat muka dulu. Akan tetapi Allah tak pernah lihat muka kita. Lalu muka yang dipandang manusia, kita jaga bersih. Hati yang merupakan tempat pandangan Allah, maka kita biarkan kotor. Sabda Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tak pernah melihat muka ataupun tubuh badan kamu, akan tetapi Allah melihat hati-hati kamu. Maka hati Nabi SAW dibersihkan. Sebagai pengajaran pentingnya untuk kita bersihkan hati kita dengan taubat, dengan istighfar, memohon keampunan Allah, dengan menjaga panca indera daripada memasukkan perkara yang boleh kotorkan hati kita. Bersihkan daripada sifat yang memang ada pada hati manusia, dengan sifat sombong, sifat menunjuk, sifat suka pujian, sifat bangga diri, sifat rasa diri paling terbaik, ujub. Maka perlu untuk dibersihkan. Sebab nak jadi hamba Allah, nak menjadi hamba, maka perlu dibersihkan daripada kotoran. Maka Nabi SAW ditemani oleh Jibril sepanjang perjalanan Isra' dan Mi'raj tersebut. Dalam sebahagian riwayat ada menyebut ditemani juga oleh Mikail. Maka sebagai satu syarat juga kepada kita bahawa kita manusia perlukan teman-teman yang baik untuk mengingatkan kita, untuk menolong kita, untuk sentiasa mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjalanan di bumi dikenali sebagai Isra', dikenali sebagai Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Dan perjalanan tersebut ditunggang burak, salah satu binatang daripada syurga. Dan dalam kitab Al-Khasa'is Imam As-Suyuti, maka Nabi SAW telah disuruh berhenti rehat di 4 tempat.
di bumi Madinah, tempat yang bakal Nabi berhijrah, di bumi Madian, tempat berhijrahnya Nabi Musa daripada Mesir, di bumi Tursina, tempat bermunajatnya Nabi Musa, dan di Baitul Laham, tempat kelahirannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka ini semua sebagai isyarat, sebagai tanda kepada kita bahawa dalam perjalanan kita maka perlunya kerehatan. Sebab dekat tempat yang Nabi disuruh berhenti, Nabi disuruh solat 2 rakaat. Maka sebenarnya kerehatan umat Islam adalah dalam solat. Kita kalaulah letih, maka kita tak solat. Kita terbalik. Kita kalaulah letih, kita tak solat. Kita kalaulah letih, kita tinggalkan solat. Kita kalaulah sibuk, kita tinggalkan solat. Padahal sebenarnya dalam keletihan, rehatnya adalah solat. Rehatnya adalah solat. Sebab nak merehatkan hati sebenarnya. Hati. Tubuh badan ni kalau letih tak ada apa-apa. Tubuh badan ni dia tak buat kerja pun letih. Tubuh badan zahir ni. Orang kalau tidur banyak macam mana sekalipun tetap letih, tetap menguap, tetap mengantuk. Tetapi sebenarnya kenapa rehat adalah dalam solat? Seperti mana sabda Nabi SAW kepada Bilal. Nabi akan sentiasa berkata kepada Bilal, "Arihni ya Bilal." Wahai Bilal, berikanlah kepada kami kerehatan. Apakah kerehatan Nabi? Solat. Di manakah terletaknya kerehatan dalam solat? Nak rehatkan hati ni. Hati kita ni dah macam-macam yang dia berfikir. Hati kita ni dah macam-macam kesibukan yang ada di dalam hati. Maka sebenarnya kerehatan kita adalah pada solat. Itu adalah kerehatan kita. Hati kalaulah penuh dengan kesibukan-kesibukan yang tak sepatutnya, itu yang menjadikan hati gundah gulana, tak jumpa ketenangan. Tak jumpa ketenangan. Dalam keadaan hati itu apabila tenang, maka dalam ujian berat macam mana sekalipun hati tetap akan tenang. Maka Nabi SAW diperjalankan minal masjidil haram, firman Allah, daripada masjid al-haram menuju ke masjidil aqsa. Dan di masjidil aqsa maka ada beberapa riwayat. Ada yang diambil daripada kitab Ad-Dalail Imam Al-Baihaqi, ada yang diambil daripada kitab Az-Zawaid riwayat Al-Haythami, ada yang diambil daripada kitab Al-Khasais Imam Suyuti, dan juga ada banyak riwayat dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Begitu juga Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, yang mana Nabi SAW bila sampai ke Masjidil Aqsa, maka Nabi SAW telah disuruh untuk mengimamkan para Nabi SAW yang lain. Maka satu kemuliaan untuk Nabi, Nabi yang terakhir, tetapi Nabi yang menjadi imam bagi keseluruhan para Nabi SAW yang lain. Kemudian selepas daripada solat tersebut, maka Nabi SAW telah memuji Allah dengan pelbagai pujian. Dan kemudian Nabi SAW telah dimi'rajkan. Maka Buraq tinggal di bumi. Buraq bukanlah pengangkutan untuk membawa Nabi SAW ke langit. Maka yang membawa Nabi SAW ke langit adalah Mi'raj. Mi'raj dalam bahasa terjemahannya adalah tangga. Tapi zaman kita lebih mungkin faham dengan pengangkutan-pengangkutan seperti lift dan lain-lain umpamanya. Contoh, tak disebut dalam hadis bagaimana gambaran Mi'raj. Maka Nabi SAW telah bermi'raj, telah naik ke langit bersama dengan Jibril alaihi salatu wassalam, seperti yang ada dalam riwayat sahih Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka Nabi SAW telah bertemu dengan pelbagai Nabi. Dan sebenarnya kata para ulama, Allah pertemukan Nabi SAW dengan pelbagai Nabi kerana ketika itu Nabi dalam kesedihan, ujian yang berat, kehilangan isteri, ujian yang berat. Kerana itulah isteri yang banyak berkorban untuk Nabi SAW. Maka Nabi dipertemukan dengan Nabi-Nabi yang lain yang sebenarnya mereka pun turut ujian.
Pada langit yang pertama Nabi Adam, pada langit yang kedua dalam riwayat Nabi Isa dan Nabi Yahya yang merupakan sepupu, pada langit yang ketiga Nabi Yusuf, pada langit yang keempat Nabi Idris, pada langit yang kelima Nabi Harun, pada langit yang keenam Nabi Musa, dan pada langit yang ketujuh Nabi Ibrahim. Dan semua ini rasul-rasul yang teruk kena uji. Nabi Adam banyak ujiannya, daripada tinggal di syurga yang penuh dengan nikmat, yang mana dalam hadis Nabi SAW sebut, nikmat syurga ni kita tak boleh nak bayangkan. Kita tak boleh nak bayangkan betapa dahsyatnya syurga. Kalaulah kita cuba fikir dalam otak kita, syurga macam ni, emas, perak, ada bidadari, ada pelayan, binaan dia macam ni, maka itu belum lagi syurga. Itu adalah dunia. Syurga ma la ainun ra'at, manusia tak pernah nampak keindahan dengan matanya, wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar tentang nikmatnya, wala khatara ala qalbi bashar, hati tidak pernah boleh terfikir tentang bagaimana nikmat syurga. Bayangkan ujian Nabi Adam, daripada dah elok duduk dalam syurga, maka Allah ujinya, Allah letakkannya di dunia yang penuh dengan kekurangan. Dunia ni penuh kekurangan. Tetapi walaupun penuh dengan siapa di antara kita yang nak mati? Tak ada siapa yang nak mati. Walaupun penuh penyakit, sakit, ujian, kena tipu, kena aniaya, berebut jawatan, bergaduh dengan jiran tetangga, macam-macam masalah, bergaduh dengan kawan, isu tu, semua benda kita nak fikir, satu dunia kita nak fikir, perang dekat sana kita sibuk, bergaduh dekat sana kita sibuk fikir, semua kita nak fikir, penuh dengan kekurangan. Tapi sebenarnya tak ada siapa yang nak tinggalkan dunia. Itu adalah ujian untuk manusia. Tak ada siapa yang nak mati. Cuma Nabi SAW bersabda menerangkan kepada Aisyah, apabila Aisyah berkata, wahai Allah, apakah maksud hadis barang siapa yang rindu bertemu Allah, Allah rindu untuk bertemu dengan dia. Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Maka sabda Nabi, maksud daripada hadis itu adalah apabila seseorang yang baik nak meninggal dunia, Allah tunjukkan tempat kembalinya di syurga waktu sakaratul maut. Maka pada penghujung hidup, maka orang-orang yang baik, amalan dia elok, tak ada dosa, dia sentiasa bertaubat, maka dia akan rindu untuk bertemu dengan Allah, sebab dia dah nampak dah tempat kembalinya di mana. Tetapi orang yang melengahkan taubat, tak bertaubat, tak menjalankan tanggungjawab sebagai hamba, dan dia perlu ke neraka terlebih dahulu, al-iyadzubillah, maka bila ditunjukkan tempat kembalinya, maka dia tak nak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah maksud pada penghujung hidup, pada permulaan sakaratul maut, manusia akan ditunjukkan tempat kembalinya bagaimana. Maka Nabi SAW telah melalui perjalanan-perjalanan ini. Kita lihat Nabi Adam ada ujian dia, kemudian anak-anak Nabi Adam berbunuhan sesama sendiri, seperti yang ada pada juz yang ke-6 surah Al-Ma'idah. Pada langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa pun ada ujian dia. Nabi Yahya sepupunya bahkan dibunuh oleh Bani Israel. Pada langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun teruk ujian dia, dikhianati oleh keluarga dia. Abang-abang dia 10 orang campakkan dia ke dalam perigi. Dalam tafsir, umur dia ketika itu baru 12 tahun. Ada orang yang selamatkannya daripada perigi setelah 3 malam. Rupa-rupanya orang tu bukan nak tolong dia, orang tu jual dia sebagai hamba. Apabila dah jadi hamba, jumpa seorang tuan yang baik, yang dianggap macam ayah dan ibu, sebab Al-Quran sebut mereka anggap dia macam anak. Orang yang dianggap dia macam ibu ajak dia berzina. Bila dia tolak berzina, dia kena campak ke dalam penjara dalam keadaan tak ada kesalahan. Itu ujian Nabi Yusuf. Pengkhianatan demi pengkhianatan yang dia dapat daripada keluarga dan daripada orang yang dia sayang. Teruk ujian Nabi Yusuf.
Maka Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf pada langit ketiga. Langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun. Dengan Bani Israel ujian, bagaimana Bani Israel tak hormat pun Nabi Harun ketika mana pengganti Nabi Musa. Nabi Harun masih ada, Nabi Musa tinggalkan Bani Israel sekejap, beberapa puluh hari. Bani Israel tak nak sembah Allah, mereka pergi sembah anak lembu. Padahal Nabi Harun ada, mereka langsung tak hormat kepada Nabi Harun. Ujian Nabi Harun. Begitu juga Nabi Musa, ujian yang sama dengan Bani Israel. Allah dah bagi makanan alman dan salwa, dia pergi minta bawang, dia pergi minta benda-benda yang pelik-pelik. Allah dah bagi alman dan salwa, makanan yang tak perlu usaha, makanan yang dikatakan oleh para ulama tafsir datang daripada syurga. Ada yang memberi tafsiran yang pelbagai. Allah dah bagi makanan yang tak payah usaha. Tetapi punya tak bersyukur Bani Israel ini, maka apa yang dia buat? Dia kata, kami dah tak nak ini wahai Allah. Bagi kami fum, adas, basal, kami nak bawang, kami nak bawang putih, kami nak makan halia, kami nak makan benda-benda yang jauh lebih rendah daripada makanan halal sedap yang Allah bagi. Langit ketujuh Nabi Ibrahim pun ada ujian dia. Bagaimana dihalau keluar oleh ayahnya, bagaimana disuruh untuk tinggalkan anaknya di padang pasir kota Mekah yang air Zam-Zam pun tidak ada ketika itu. Disuruh untuk sembelih anaknya. Dalam keadaan itulah satu-satu anak yang dia ada. Maka bila Nabi jumpa semua para Nabi ini secara berhadapan, maka disitulah membawa ketenangan bahawa bukan Nabi SAW seorang diuji. Sebab itu kita pun, kalaulah kita rasa ujian kita berat sangat, ada berjuta orang yang ujian dia lebih teruk. Berjuta. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, unzuru ila man huwa dunakum, ataupun ila man huwa asfala minkum. Sabda Nabi, belajar untuk tengok orang yang lebih teruk kehidupannya daripada kamu. Tengok orang yang lebih teruk. Kenapa? Sabda Nabi di hujung hadis, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah, supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Perkataan dia tazdaru, meremeh. Kita selalu bila Allah uji kita, kita remehkan nikmat lain yang masih banyak Allah bagi kita. Allah uji satu je, Allah ambil satu nikmat. Nikmat lain masih banyak pada tubuh badan kita. Tapi kerana kita nampak seolah-olah kita je kena uji, kita lupa begitu banyak nikmat yang masih ada, dan kita meremehkan nikmat lain yang Allah bagi. Maka sebab itu Nabi dipertemukan dengan Nabi-Nabi lain yang terus diuji. Sebenarnya kita pun dapat pengajaran. Kalaulah kita rasa berat sangat ujian kita, cuba tengok orang lain yang bagaimana lebih teruk ujian dia, lebih susah kehidupan dia, supaya kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka daripada langit yang ketujuh, Nabi SAW diperjalankan ke Baitul Ma'mur, daripada Baitul Ma'mur ke Sidratul Muntaha, daripada Sidratul Muntaha maka Jibril berhenti di situ, dan daripada Sidratul Muntaha Nabi bertemu dengan hadrat Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan 50 waktu solat. 50 waktu solat. Kita 5 waktu solat pun kita susah nak jaga. Bayangkan kalau Allah tetapkan 50 waktu solat. Maka sebab itu kita patut menghargai pemberian yang mana Allah jemput Nabi untuk mengambilnya. Sebenarnya solat ini banyak rahsia dia, banyak rahsianya. Penghalang daripada dosa dan maksiat adalah solat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ini adalah asbab Allah jaga kita. Orang yang solat, terutamanya solat subuh, Allah jaga dia. Dan banyak kelebihan solat. Sebab itu disebut sebagai tiang agama. Disebut keutamaan dia, kepentingan dia, umpama pentingnya kepala pada badan. Kalaulah tak ada kepala pada badan, tak dipanggil manusia, dipanggil hantu. Maka orang yang mana tak solat, tak tahu nak panggil dia Islam yang bagaimana. Maka sebab itu kita perlu tukar persepsi. Solat bukan bebanan. Solat adalah tanggungjawab kita sebagai hamba.
Solat sebenarnya adalah untuk kita berbicara dengan Allah, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah menjadikan kita, zuriat keturunan kita, orang-orang yang menjaga salat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Amin amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati